TV KPM. Didik TV KPM. Pada tahun 1914, pembunuhan putera mahkota Austria dan Hungary. Perang Dunia Pertama meletus. Oh yelah, bab 3, konflik dunia dan pendudukan Jepun di negara kita. Okey. Dah live ke? Azhar, dah live Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda sedang menyaksikan Road to Success SPM 2021 bersama dengan pelajar cemerlang Akmal Nazri. Baik pada anda semua, hari ini subjek yang kita nak belajar ini dia. Nampak tak? Sejarah tingkatan 4 bab 3. Apa yang saya apa yang bercakap tadi adalah dia serba sedikitlah apa yang ada di dalam bab 3. Tapi sebelum itu, ingat kita belum menang lagi, jadi sila patuhi segala SOP. Sentiasa mencuci tangan, memakai pelitup muka dan juga menjaga jarak 1 meter. InsyaAllah kita dapat melawan pandemik COVID-19 ini. Baik, kita dah tahu dah subjeknya hari ini apa dan nak tahu juga cikgu yang akan mengajar anda semua. Siapa Kalau nak tahu, ini dia. Ini dia, cikgu orang kata dia peminat nombor 1 BPR, Bumi Putra Rockers, Cikgu Hayati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar cikgu? Alhamdulillah sihat. Mempunyai pengalaman sebanyak 15 tahun cikgu Baru saja 15 Baru tahun. saja 15 tahun di dalam sejarah lah, subjek sejarah ini cikgu kan. Cikgu, sebelum ni kan saya nak tanya kepada cikgu lah sebelum kita mulakan kelas kita kan. Okay. Apa pandangan cikgu mengenai orang kata format terbaru sejarah KSSM ini cikgu? Okey, kalau ikut pandangan peribadi saya lah Yep. Okey, kalau kita tengok sejarah ni dia berbezanya ialah pada bilangan kertas lah. Okay. Kalau KBSM kita ada kertas 1, 2 dan 3. Okey, sekarang ni dia terus kertas 3 telah dimasukkan. Okay. Jadi dia fokus pada kertas 1 dan kertas 2. Baik. Tapi dari segi intipati kertas itu sedikit berbeza, tidaklah terlalu berbezalah dengan yang sebelum ni. Dia ada pendekatan kebat lah dekat sini yang kita lihat pada akhir yang KBSM punya, dan dalam KSSM soalan-soalan yang berkaitan dengan kebat, kemahiran berfikir aras tinggi. Ya. Baik, itu sedikitlah pandangan peribadi cikgu. Sajalah, kan? Alright, okey. Dan seperti biasa kami di Didik TV ini melakukan protokol kesihatan. Jadi sebab itulah cikgu, saya nak minta cikgu pergi ke sini dulu cikgu. Okay. Untuk kita orang kata mencuci tangan kita dan sebagainya. Jadi kalau anda dapat lihat di sini, kita sudah ada pun hand sanitizer. Jadi cikgu boleh gunakan terlebih dahulu. Dan selepas itu diikuti dengan saya pula. Alright, kita cuci sehingga bersih sebab kita tahu kita kadang-kadang pun tak tahu pegang apa kan. Ya, kuman apa yang ada pada tapak tangan kita. Kenapa ada orang boleh lari tadi saya nampak cikgu? Okey. Lari dari kelas sejarah. Lari dari kelas sejarah. Muatlah tu cikgu. Okey, jadi kita pun dah mencuci tangan dan kita boleh buka pelitup muka kita untuk memberi keselesaan kepada cikgu sewaktu mengajar. Baru boleh bernafas. Dan kita boleh letak di dalam orang kata tempat yang selamat lah. Salah satunya seperti ziplock ini, insya-Allah. Alright. Dan kita letakkannya di dalam dan kita letak di atas meja. Okey. Baik, kita dah pun siap melakukan segala protokol kesihatan. Jadi cikgu, kita nak tahu bagaimana tu cikgu? Tak adalah. Sabar cikgu. Relax, bawa bertenang cikgu. Okey. Kita nak berehat dulu. Selepas ini kita akan tahu siapa pula sekolah pilihan hari ini. Semuanya dalam Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Harapan saya untuk SPM tahun ini adalah semoga mendapat keputusan yang lebih makna dalam hidup saya. Semoga usaha 5 tahun ini memberikan hasil yang sangat bermakna buat saya, guru-guru, ibu bapa serta rakan-rakan. Akhir kata, semoga calon SPM 2021 memperoleh keputusan yang terbaik seperti yang diharapkan. My hope for this year is to make my
my school, my friends, my parents proud of me, and also to get straight A for my SPM result. And I also hope that I able to make some good memories with my friends since COVID thing. So that's it. Thank you. Didik TV KPM. Alright, itu dia pandangan calon mengenai subjek sejarah ini. Sebab kita tahu kan, ianya dah format baru di dalam KSSM. Jadi insya-Allah saya pasti pelajar-pelajar semua dapat menjawabnya nanti dengan mudah. Amin. Alright, Cikgu Hayati, Ya, kita nak tahu jugalah kan di dalam bab 3 ini kan, apa antara sebenarnya topik-topik yang kita akan sentuh sebenarnya? Okey. Berbanding dengan yang KBSM sebelum inilah, apa yang ada dan apa yang tak ada, Cikgu. Okey, jadi kalau saya pergi pada bab 3, jadi hari ini kita akan pergi kepada bab 3 ni ialah berkaitan dengan konflik ya. Konflik dunia dan pendudukan Jepun. Okey. Yang mana kalau kita lihat tajuk ini bukanlah tajuk yang asing. Okey. Ada dalam KBSM. Sebelum ni pun ada juga? Ada. Sebab konflik dunia ni cuma berbezanya ialah dia pada topik tingkatan 5, iaitu tema 12, bab 9. Jadi dalam KSSM ni, tajuk ini telah dimasukkan dalam topik tingkatan 4 bersama-sama dengan tajuk pendudukan Jepun yang mana sebelum ini berada dalam topik tingkatan 3. Okey, itulah perbezaannya, Cikgu kan? Maksudnya dia menunjukkan ada kesinambungan. Okey, dan saya pasti anda semua nantikan siapa pula sekolah pilihan hari ini. Alright, mereka daripada pelajar SMK Mat Kilau, Kuantan, Pahang. Tanpa membuang masa lagi, ini dia. Assalamualaikum, salam sejahtera, apa khabar? Hello? Baik. Salam sejahtera. Kita ada opa seorang opa, yang lain Uni kakak. Alright, kita ada Ifa. Ifa, apa khabar? Khabar baik. Alhamdulillah. Kita juga ada Batrisha. Betul ya nama saya panggil Batrisha? Yes. Okey, Batrisha. Lepas tu kita ada Opa Nizam. Annyeong. Salam sejahtera. Oh, Afif. Okey. Alright, Afif Nizam. Kita juga ada Suha Louis. Wah, anak Mak Salih rupanya. Suha, betul Suha Okey, dan terakhir sekali, ini mesti pengawas cikgu Librarian kalau tak salah saya. Betul ke librarian? Kita ada Auni Najiha. On mic. Nak cakap on mic, kalau tak saya tak dengar. Auni, boleh on kan mic? Okey. Hai. Okey, hai je. Salam sejahtera. Okey. Salam sejahtera. Salam sejahtera. Baik. Anda semua bersedia ke untuk kita mulakan sesi pembelajaran kita pada hari ini? Okey, semua dah ready? Alright. Okey. Dah. Nampaknya Opa Afif pun dah bersedia dan juga kawan-kawan yang lain. Dan saya pasti anda pun dah bersedia, cikgu pun dah bersedia. Jadi tanpa membuang masa, bismillahirrahmanirrahim, kita mulakan kelas kita dengan sejarah tingkatan 4, bab 3. Silakan cikgu. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat petang semua. Waalaikumsalam. Selamat petang juga pada pelajar-pelajar cikgu dari SMK Mat Kilau dan juga pelajar-pelajar di luar sana ya. Jadi untuk hari ini kita akan terus fokus kepada bab 3, konflik dunia dan juga pendudukan Jepun. Okey. Kita pergi. Okey, kalau lihat ini dalam bab 3 ini sebenarnya dia ada 9 subtopik yang mana kalau kita nak bincangkan dalam sesi ini ke-9 ni tak mungkinlah adalah satu benda yang sangat mustahil kerana apa yang nak dibincangkan ini dia besar. Okay, kalau kita nak bincang konten sahaja nanti kita tak ada masa untuk kita nak cikgu, soal jawab. Kita ada 4 jam hari ini untuk cikgu. Ya, saya nak buka puasa. Ini bahagian kita balik pula. Nanti sampai ke waktu berbuka saya tak sempat masak. Okey. Cikgu. Alright. So bolehlah kita terus sambung Okey, jadi untuk fokus cikgu perbincangan pada hari ini anak-anak pelajar, sebenarnya cikgu pun sebenarnya baru sahaja di SMK Mat Kilau ni. Jadi dalam masa 2 minggu lah cikgu mengenali mereka dan cikgu nampaklah mereka memang aktif dalam kelas. Cikgu harap juga aktif di dalam dalam kelas kita pada petang ni aktif cikgu. InsyaAllah. WhatsApp group pun aktif. Okey, kita perkenalkan Mat Kilau dari Kuantan. Kuantan Pahang. Ya, dari Kuantan Pahang. Baik. Okey, jadi kalau kita tengok pada topik yang sebelum ni yang telah dibincangkan oleh guru sebelum ini iaitu bab
2, dia ada menerangkan tentang nasionalisme. Yang Betul. mana nasionalisme tu, Akmal ingat lagi tak apa tu maksud nasionalisme? Saya ingat, cikgu. Tapi alamak, dah tak ingat pula. Dah tak ingat. Okey. Kalau tak ingat tak apa, kita suruh kita suruh jejaka kita Opa Afif. Afif. Pembuka. Boleh Afif bagi tahu tak apa maksud nasionalisme yang Afif faham? Buka buku ke tu? Tiba-tiba buka buku je. Silakan. Opa Afif. Boleh. Alright. Okay, salam sejahtera. Okey. Nasionalisme ni pada pandangan saya bermaksud perasaan cinta yang mendalam kita terhadap bangsa dan negara. Okey. Itu saja Afif? Antara tokoh-tokohnya, tanya tak pula boleh. tokoh. Kalau soalan yang tanyakan tentang konsep, maksud dia tak ada contoh yang tu. Jadi dia maksudnya yang Afif jawab tadi ada tepat, tapi perlu ditambah. Maksudnya dia nasionalisme ni merujuk kepada perasaan cinta akan bangsa dan negara. Baik. Yang membawa kepada gerakan untuk membebaskan dari sebarang bentuk penjajahan lah. Okey. Jadi kalau kita tengok dalam konteks nasionalisme ni kita tak bincangkan, okey? Tapi nasionalisme ni, semangat nasionalisme mesti kita terap sehingga hari ini kerana dengan kalau pemahaman yang jelas tentang nasionalisme ni menyebabkan kita sebagai pelajar kita akan belajar bersungguh-sungguh. Okey. Kan? Sebab cinta akan negara maka kita nakkan menyumbangkan tenaga untuk negara kita menjadi sebuah negara yang maju. So kita nak participate dalam pembangunan negara. So dengan semangat nasionalisme. Okey? Jadi kita akan tinggalkan topik nasionalisme di negara kita sebelum Perang Dunia. Cikgu akan fokus kepada dua, iaitu latar belakang Perang Dunia dan juga Perang Dunia Kedua. Okey. Jadi Perang Dunia Kedua ni sebenarnya pun dia range tempat itu juga dia berlaku di Eropah dan juga kalau kita lihat di Asia Pasifik. Tetapi dengan masa yang agak terhad, cikgu akan fokus pada 3.2 dan 3.3 sahaja. Alright, silakan cikgu. Okey ya. Jadi kita lihat dulu Perang Dunia Pertama. Jadi Perang Dunia Pertama ni di sini cikgu tak nyatakanlah bilakah berlakunya Perang Dunia Pertama. Okey, Ifah. Okey, sorry. Nur Ifah. Bila tu range masa berlaku Perang Dunia Pertama? Perang Dunia Pertama berlaku pada 1914 sehingga 1918. Ya, tepat sekali. Okey ya. Jadi Perang Dunia Pertama ni berlaku dalam tahun 1914 hinggalah 1918 yang mana jadi kita akan lihat apakah faktor ataupun yang menyebabkan boleh tercetusnya konflik antara bangsa ini. Okey, Perang Dunia yang Pertama. Yang mana Perang Dunia Pertama ini dia berlaku di Eropah, tidak melibatkan negara-negara lain. Jadi faktor yang pertama kalau kita lihat ialah persaingan kuasa imperialis. So imperialis ni bermaksud kuasa penjajah. Okey, kalau kita tengok dalam konsep sejarah, perkataan imperialis bila sebut saja maksudnya merujuk pelajar mesti tahu bahawa imperialis itu merupakan mesti tahu ialah negara-negara penjajah. Sebab ada satu lagi dalam konsep imperialis ialah imperialisme. Okey, yang mana saya tak nyatakan sini. Maksudnya dasar sesebuah negara menjajah sebuah negara lain untuk kepentingan tertentu. Jadi maknanya imperialis ni dia menjajahlah kuasa penjajah. Jadi manakah negara yang merupakan kuasa penjajah? Kita akan lihat. Jadi negara-negara ini mereka telah bersaing disebabkan oleh perkembangan revolusi perindustrian yang berkembang di Eropah. Okey, jadi kalau kita relate balik, maksudnya perkembangan sektor perindustrian ini menyebabkan mereka memerlukan tanah jajahan untuk mendapatkan bahan mentah yang berterusan. Okey, kalau sebelum ini, kalau maksudnya sekiranya mereka tidak menjajah, maka mereka mungkin akan mengalami masalah untuk mendapatkan bahan mentah. Jadi untuk memastikan bahan mentah seperti arang batu, petroleum dan juga biji timah ini dikuasai ataupun sentiasa ada untuk keperluan industri mereka, maka mereka perlu menjajah. Sebab itu mereka dipanggil kuasa imperialis. Sebab imperialisme tadi dasar sebuah negara menjajah negara lain untuk kepentingan tertentu. Okey, jadi kalau kita lihat persaingan ini kuasa-kuasa imperialis, jadi contoh kuasa imperialis nanti saya akan minta
Okey. Pengawas, Saya pengawas. akan minta Auni pengawas. Najiha. Auni, boleh berikan cikgu 2 contoh kuasa imperialis barat. Kalau betul ni awak jadi ketua pengawas tau. Dah tinggal tak 5 kan? Dah nak keluar dah. Oh, nak keluar dah? Tak Ya. apalah. Letak Okey, jawatan. Auni onkan mic. Okey, kuasa imperialis barat. Ni kan. Dan, oh my God. Okey. Okey, soalannya lagi sekali cikgu. Berikan, nyatakan atau senaraikan. Kalau saya senaraikan 2 kuasa imperialis barat. Cikgu, saya nampak diorang bagi jawapan cikgu. Ifah tadi, Perancis dan Ifah? Jerman dia cakap. Apa Ifah? Okey, Dia cakap Ifah nak Perancis beri dan Jerman. Perancis dan Jerman. Okey, kalau Ifah lihat bagi jawapan. itu. Okey, semua boleh terima tak jawapan Ifah tadi? Kalau saya cikgu, saya tak tahulah. Okey, dalam periksa tak boleh ada talian hayat kan? Jadi masing-masing kena cuba ingatlah ya kuasa imperialis barat Cikgu boleh ini. bagi clue cikgu Clue kepada dia. Auni. Jadi cikgu bagi clue yang pertama dia bermula huruf B. B. Dan kuasa imperialis ini dia juga tidaklah asing dengan negara kita. Oh, Ifah bagi jawapan Britain. salah tadi. Apa dia? Apa? Britain. Ya, tempat London Bridge is falling down kan? Falling down, falling down. Okey, Lagi satu? satu lagi? Rusia. Rusia. Okey, Rusia. Okey, tapi tak adalah terlibat. Jadi kalau kita lihat okey, kuasa imperialis barat yang mana menjajah ini kalau kita rujuklah balik pada topik yang bab 2 kita belajar iaitu kuasa-kuasa yang datang ke Indonesia sebagai contohnya Belanda. Okey, yang datang ke Filipina contohnya Spanyol. Okey. Jadi itulah kuasa-kuasa imperialis. Jadi jangan tinggalkan bab sebelum ini untuk itu sebab sejarah ini dia rentetan peristiwa. Okey, dan bab itu berkait rapat. Okey, jadi kita tengok kemudiannya faktor yang kedua berlaku Perang Dunia ni adalah disebabkan oleh adanya Pakatan Ketenteraan. Okey, Pakatan Ketenteraan ini, okey, jadi pada ketika itu wujud 2 Pakatan Ketenteraan ini iaitu Kuasa Tengah dan juga Pakatan Bertiga. Okey, Akmal. Ya, saya. Sebab tengok lari pandang lain tu. Saya tengok yang kat situ, cikgu. Saya itu takut. saya tak nampak. Pelajar ni kalau dia hilang fokus, jadi cikgu kena panggil. Okey. Jadi Cikgu nak tanya soalan kat saya ke? saya nak tanya. Ingat kenal tak kumpulan rock BPR? BPR. Apa tu? Bumi Putra Rockers. Okey, pelajar-pelajar kan? BPR, Bumi Putra Rockers. Diorang kenal ke cikgu? Diorang kenal. Awak kenal ke? Murid-murid kenal ke? Tapi dalam kelas Tidak, sejarah tidak. BPR Kalau Afif dia kenal lah BTS, Blackpink, ya, sekarang ni Seventeen, zaman Twice. BTS. Okey, tapi dalam kelas sejarah saya perkenalkan BPR, Bumi Putra Rockers tu kita tukar, okey? Iaitu Britain, Perancis dan Rusia. Britain, Perancis dan Rusia. Yang mana Britain, Perancis dan Rusia ini merupakan Pakatan Bertiga. Pakatan Bertiga. Kuasa tengah pula ialah terdiri daripada kuasa Jai. J untuk apa dia? Jerman. Ya, Jerman. A untuk Suha. Suhada. Soha. Dia nak Soha kan? Oh, Soha. Soha. Okey. Annyeong. Apa? J untuk Jerman. Okey. A ialah untuk Aus. apa dia tak dengar lah. Tak dengar lah suara. Mic ni tak ada. Dia kuatkan sikit tak? Pemalu. Dekatkan mic kat mulut awak. Ataupun mic tu masuk dalam mulut. Tak boleh puasa. Dengar ke? Ataupun kita ada mungkin masalah ada technical? technical problem kat sana. Okey, Soha. Okey, cantik. Lagi sekali, Soha. Hilang terus suara dia. Okey, terus hilang suara dia. Mic tu boleh dekatkan. Awak dekatkan mic. Dekatkan, bukan masuk dalam mulut. Okey, mungkin kalau ada masalah yang tu kita panggil kawan-kawan yang lain lah. Okey, siapa yang Soha, cikgu belum sebut nama? Minta maaf, Soha. Kita minta kawan yang lain dulu. Okey, ni siapa? Auni ke? Nak tebus balik kesalahan? Ya. Austria-Hungary. Ya, Austria-Hungary. Hungary kat sini bukan Hungary yang lapar ya. Ya, Hungary. Ya, Hungary. J-A-I, Jai. Okey, kalau tadi BPR maka dia berlawan dengan satu kumpulan iaitu Jai, Jerman, Austria-Hungary dan juga I ialah Itali. Itali. Okey, yang itu
short form lah. Kadang kita nak belajar sejarah. Sejarah ni selalu orang kata bosan. Jadi sejarah ni kita kena pelbagaikan teknik untuk kita mengingat. Ya, Dan tapi dengan kata cikgu pandai cakap Itali, betul ke? saya tak pandai cakap Itali, saya tahu cakap Jerman. Sikit, cikgu. Guten Tag. Alah, danke. Okey, lekker. Okey, itu Itulah. saja. Tapi puasa ni kita jangan sebut benda-benda yang menyebabkan menghala kepada makanan yang sedap apa semua ya. Oh, betul juga. Okey, Waffle. bahaya. Okey. Waffle. Okey. So, Okey. jadi kita teruskan, maksudnya pakatan bertiga ni, bila kita kata adanya pakatan ketenteraan, maknanya mereka ini bekerjasama dalam pakatan ataupun kumpulan mereka untuk membangunkan selain daripada untuk meluaskan tanah jajahan mereka, mereka membangunkan senjata. Jadi ini menyebabkan ketidakstabilan politik di Eropah itu berlaku secara berterusan dan akhirnya yang ini kita kata berlakunya persaingan untuk mendapatkan menghasilkan senjata dan mereka akhirnya berperang. Jadi ini adalah faktor. Jadi kita lihat faktor kedua, dengan adanya pakatan ini yang menyebabkan akan berlakunya peperangan. Tetapi peperangan itu belum berlaku kerana ada faktor pencetusnya. Kita akan bincang selepas ini dan kita pergi pada faktor ketiga iaitu adanya berlaku krisis rantau Balkan. Yang mana kalau kita tengok krisis rantau Balkan ini, bagi pelajar-pelajar di Mat Kilau juga di luar sana, Jadi kalau kita lihat krisis rantau Balkan ini merujuk kepada krisis yang berlaku antara Austria-Hungary dan juga Serbia. Yang mana pemerintah negara Austria-Hungary ini menuduh Serbia ini memberikan, maksudnya menghasut rakyat-rakyat Serbia, Austria yang berbangsa Serbia ini, Serb, untuk bebas daripada pemerintahan beraja Austria-Hungary. Jadi akhirnya kemuncak kepada tu yang saya bagi tahu, faktor yang mencetuskan Perang Dunia Pertama merupakan the trigger lah, trigger lepas berlakunya banyak konflik ya. Akhirnya trigger yang membawa kepada berlakunya Perang Dunia Pertama itu ialah dengan pembunuhan pewaris tahta Austria-Hungary iaitu Archduke Franz Ferdinand. Archduke Franz Ferdinand dan isterinya Sophie lah. Yang mati dibunuh oleh pengganas Serbia. Jadi inilah yang membawa kepada berlakunya konflik antarabangsa yang akhirnya nanti akan membawa kesan-kesan yang seterusnya kepada dunia. Jadi kita Q&A sekejap. Kita tengok dahulu. Yang ini cikgu nak open ke ada volunteer ataupun cikgu nak panggil ni? Kita open dululah, cikgu. Kita open, apakah faktor? Kita kena tengok kata kunci pada soalan faktor. Tadi kita baru bincangkan faktor saja yang menyebabkan kuasa Eropah terlibat dalam Perang Dunia Pertama tersebut. A, pembunuhan bakal raja Austria-Hungary. B, kemunculan Maharaja Jepun. Atau C. Ataupun C, kematian Raja Jerman. Atau D. Atau D, perbalahan ideologi. Atau E, semua di atas. E, semua di atas tak ada. Jadi siapa nak menjawab soalan ini, wahai kawan-kawanku daripada SMK Mat Kilau? Tadi baru saja dibincangkan. Sebab kita tahu kita tak pernah dengar lagi suara Batrisha. Afif lah. Lepas ni kita pergi Afif. Silakan. Saya hendak cuba jawapan dia ialah A. Pembunuhan bakal Raja Austria-Hungary. Aduh, dia pilih A pula. Pilih A Yakin dengan jawapan? Jadi siapa nama pewaris tahta ni? Archduke Franz Ferdinand. Ya, bagus. Jadi kena ingatlah sebab bila dalam exam, kalau keluar dalam soalan objektif terutama sekali, kalau faktor yang mencetuskan perang itu dah tentulah berkaitan dengan pembunuhan Archduke Franz Ferdinand. So betul, cikgu? Ya, tepat sekali. Tadi siapa pun nak tepuk tangan untuk kawan-kawan untuk Afif. Bakal kandidat yang akan lulus sejarah dengan cemerlang, insya-Allah. Amin. Alright, soalan seterusnya kita tak ada adalah soalan lah. Cikgu, kita nak berhenti rehat sekejap boleh, kita cikgu? Stop dulu. Sebab Afif nak betulkan rambut dia sekejap. Jadi pada anda semua jangan ke mana-mana. Kita berhenti rehat dulu. Selepas ini kita akan sambung balik kita punya sesi pembelajaran kita. Don't go anywhere, guys. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Alright, masih lagi menyaksikan Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya, Akmal Nazri. Baik, sebelum kita nak meneruskan sesi pembelajaran kita, ini ada sesuatu yang saya nak kongsikan kepada anda semua. Apa dia? Ini dah kad Hari Guru yang dihantarkan oleh siapa ni? Adik Jivinesh kelas 5V daripada SJKT RRI Sungai Buloh, Selangor. Kalau anda dapat lihat di sini kan, di sini nampak tak? Terima kasih cikgu, Happy Teachers Day. Tapi apa yang menariknya kalau kita buka di dalam, nampak tak? Ini 3D you all. Nampak siap ada cikgunya, siap ada meja cikgunya. Dan yang paling saya suka kalau anda dapat lihat di sini kan, dia ada tulis sesuatu iaitu you are not a teacher to me. You are also an inspiration. Lucky to have you as a guide. Thank you so much. Alright. Okay, Happy Teachers Day. Okay, itu sedikit mengenai kad Hari Guru kepada guru-guru di Malaysia, di luar sana. Alright, dan cikgu, selamat Hari Guru. Ya, terima kasih. Alright. Okey, jom kita ada soalan seterusnya. Okey, kita tadi dah dijawabkan saja oleh ya. Afif. Seterusnya cikgu. So tadi saya dah terangkanlah satu teknik untuk mengingat, okey, pakatan bertiga dan kuasa tengah. Jadi ini merupakan peta yang mana negara yang terlibat ini, kalau kita lihat dalam pakatan bertiga itu, Britain lah sebagai satu kuasa ataupun ketua kepada kumpulan tersebut. BPR. Ya, BPR, Bumi Putra Rockers, Britain, Perancis, Rusia. Okey, dan kuasa tengah dah tentulah kuasa tengah itu ketuanya ialah Jerman. Jai. Okey. Jadi kalau kita lihat Jerman di sini, okey, ini adalah lokasi berlakunya Perang Dunia Pertama, iaitu pada tahun 1914 hingga 1918. So kita pergi kepada kronologi, nak faham macam mana berlakunya Perang Dunia Pertama itu. Okey, jadi bermula pada 28 Julai 1914 di mana? Okey, apabila berlakunya pembunuhan Archduke Franz Ferdinand ini, Austria-Hungary, okey, dengan sokongan Jerman. Okey, ingat Jai tadi, Austria-Hungary di dalam kumpulan tadi yang sama dengan Jerman sebagai ketua. Jadi dengan adanya sokongan Jerman, maka Austria-Hungary mengisytiharkan perang kepada Serbia yang telah membunuh pewaris tahta tersebut. Okey, jadi tindakan seterusnya ialah apabila 30 Julai 1914, iaitu Rusia yang mana memberikan bantuan untuk mempertahankan Serbia, okey, dan Jerman seterusnya dengan tindakan Rusia tersebut, dia menyebabkan Jerman telah mengisytiharkan perang terhadap Rusia pada 1 Ogos 1914. Okey, pada 3 Ogos jadi pada 3 Ogos Jerman pula mengisytiharkan perang terhadap Perancis yang menyebelahi Rusia, dan seterusnya keesokannya pada 4 Ogos, okey, Britain. Jadi bila dah ada cukuplah satu kumpulan Britain, Perancis, Rusia. Okey, jadi Britain menyertai dalam dalam perang untuk dengan Jerman tadi. Sebab apa? Apabila Jerman ini mengisytiharkan perang, Jerman telah menyerang Perancis melalui sebuah negara berkecuali. Okey, kalau kita tengok negara berkecuali ini, maksudnya melalui Belgium. Okey, kalau kita tengok pada peta, Belgium itu maksudnya untuk Jerman sampai ke Perancis tadi, okey, dia perlu melalui Belgium, dan Belgium ini sebenarnya ialah sebuah negara berkecuali. Dan tindakan oleh Jerman itu telah menyebabkan Britain yang sememangnya musuh dengan Britain ini, dia telah dengan Britain dan Jerman ini bermusuhan, maka dia pun terlibatlah dalam peperangan ini. Dan kemudiannya Perang Dunia ini telah disertai pula oleh Empire Uthmaniyah, yang mana empayar ini telah berpihak kepada kuasa tengah. Okey, penglibatan seterusnya kalau kita lihat, Itali menyertai Pakatan Perancis, Britain dan Rusia, BPR tadi, Itali. Okey, kalau kita tengok Itali pada awalnya berada dalam kumpulan yang Jai tadi. Okey, tapi dia masuk dalam kumpulan yang lain. Ada sebabnya. Okey, kalau kita lihat nanti kita tengoklah, maksudnya yang ini konflik yang berlaku menyebabkan tidak puas hati dan akhirnya menyertai pasukan seterusnya ataupun ini yang zaman pakatan. yang apa, Nazi tu ke? Belum. Nazi itu ialah pada Perang Dunia yang kedua. Itu waktu Hitler. Nanti kita akan belajarlah. Baik. Okey, yang ni belum fasa itu. Okey. Dan pada April 1917 Amerika Syarikat. Okey, jadi dengan penglibatan Amerika Syarikat, dah tentulah Amerika memilih berpihak kepada kumpulan BPR tadi, Britain
Britain. Kita Britain, tahu bahawa Perancis, sehingga Rusia. hari ini pun Britain dan Amerika Syarikat merupakan rakan sekutu sebab dia dalam kuasa bersekutu. Kan Yes. kalau ikut pada sekarang ada kuasa bersekutu dan kuasa paksi. Yang mana kuasa bersekutu itu terdiri pada Amerika Syarikat dan Britain. Okey? Okey. So itulah yang kita lihat penglibatan Amerika Syarikat. Okey. Ini dia. Yang ini ialah bagaimana seterusnya apabila penglibatan Amerika Syarikat akhirnya dalam perang tersebut jadi tamat pada 1918 itu. Jadi bagaimanakah langkah yang dilakukan untuk memastikan maksudnya kepada tamatnya Perang Dunia Pertama itu. Jadi kalau kita lihat adanya persidangan damai Paris. Jadi persidangan ini yang mana ditandatangani pada 18 Januari 1919. Selepas tamatnya Perang Dunia yang Pertama tadi. Yang mana kalau kita lihat dalam Perang Dunia Pertama ini dah tentulah Jerman itu dijadikan apa kita panggil kambing hitam. Ya, sebagai pihak yang telah mencetuskan perang tersebut. Jadi dalam persidangan damai Paris, calon kena ingat dalam persidangan damai ini apa yang dibincangkan ialah tentang dua prinsip dalam Woodrow Wilson, iaitu deklarasi 14 perkara ini. Dua prinsip yang telah diperkenalkan ataupun dipersetujui ialah penentuan nasib negara adalah oleh rakyat sendiri dan yang kedua ialah sempadan negara adalah berasaskan bangsa. Yang ini sangat berkait rapat dengan nasionalisme, yang mana kita belajar nasionalisme itu mereka membentuk negara macam Itali membentuk negara, Jerman membentuk negara yang tidak ada orang asing. Betul. Dengan memupuk semangat membenci orang asing. Jadi kita lihat ini adalah yang telah dimasukkan dalam dua prinsip dalam Winslow ni Woodrow Wilson. Kemudian perjanjian Versailles. Yang kedua ialah dengan termeterainya perjanjian Versailles ini, yang mana tadi saya sebut, Jerman merupakan pihak yang telah dipertanggungjawabkan yang menyebabkan berlakunya perang dan Jerman ini dia perlu membayar kerugian yang dialami oleh tentera-tentera BPR tadi. Kerugian itu. Maksudnya dengan dalam perjanjian tersebut apa yang telah diberikan sebagai hukuman kepada Jerman ialah Jerman perlu mengurangkan maksudnya perlu mengurangkanlah saiz tentera dia. Jerman perlu membayar pampasan. Kemudian menyerahkan wilayah dan tanah jajahan kepada pakatan bertiga, BPR, Britain, Perancis, Rusia. Jadi inilah kalau kita lihat pada peta, ada pada buku teks tingkatan 4, yang mana merupakan agihan wilayah-wilayah yang telah pun muncul, jadi mewujudkan negara-negara baru selepas berlakunya Perang Dunia yang Pertama. Jadi kita tengok pula lah apa kesan dia. Jadi kesan, yang ni kalau kita lihat kesan, biasanya kalau disebut pasal kesan perang, dia boleh juga menjadi jawapan sebagai fakta dan juga huraian, jawapan kebat. Sebab kalau perang dah tentulah dia akan mengorbankan nyawa. Banyak nyawa. Kematian. Mengorbankan banyak jiwa lah kan maksudnya. Tapi kita lihat dalam konteks fakta yang ada. Kesan pertama Perang Dunia dalam aspek politik. Jadi bila sebut kesan ni, dia ada aspek politik, ekonomi, sosial, PES. Yang ini bukan PES asam pedas, bukan. PES ini ialah politik, iaitu kalau kita tengok dalam aspek politik ialah keruntuhan pemerintahan beraja. Sebab dengan tadi kita lihat Empire Austria-Hungary yang telah pun kehilangan pewaris tahta yang terakhir. Jadi Jerman itu kita lihat wujudnya apabila Raja Jerman terpaksa turun tahta, maka kemudiannya berlakulah perubahan dalam sistem pemerintahan di Jerman mewujudkan pemerintahan republik. Kemudian akhir Austria-Hungary, jadi disebabkan oleh kematian tersebut, pewaris tahta itu, maka banyak negara yang baharu yang muncul. Kemudian Rusia. Rusia pula, di Rusia, kalau di Jerman itu wujudnya negara ataupun kerajaan republik, di Rusia wujudnya kerajaan komunis. Sebab kalau kita tahu kan komunis, negara-negara komunis ini, jadi Rusia merupakan negara komunis bersama-sama dengan negara yang nanti kita akan bincangkanlah dalam konteks masa yang sesuai. Uthmaniyah. Jadi di sini kita lihat apabila berlakunya perubahan dalam kerajaan Uthmaniyah, yang mana pembentukan kerajaan republik di bawah pemerintahan Mustafa Kemal Atatürk. Yang ini dalam sebagai pelajar biasanya akan familiar dengan nama Mustafa Kemal Atatürk ni. Dalam subjek pendidikan Islam lah kalau tak silap saya.
Okey, tapi kita belajar sejarah. Okey, kita pergi pada kesan yang kedua. Tadi sebut pasal kemunculan negara baru. Inilah negara-negara baru yang muncul kesan daripada perpecahan tersebut. Jadi kalau kita lihat, saya ambil satulah daripada setiap, iaitu negara Austria-Hungary itu telah mewujudkan negara yang lain. Negara Austria sebagai sebuah negara berasingan dengan Hungary, dan adanya Yugoslavia. Okey, kemudian Rusia itu yang berpecah mewujudkan negara seperti Poland, okey, sebagai contoh. Dan kalau Uthmaniyah, kita tengok Iraq. Iraq, ingat Iraq pada hari ini. Yep. Okey, so kesan Perang Dunia yang ketiga pula. Okey, jadi dah tentulah apa faedahnya, apa kaitannya, apa relevannya kita belajar sejarah dunia ini dengan negara kita. Jadi tentulah ada kesan dia. Okey, tentulah ada. Sebab itu kita belajar tentang sejarah ataupun Perang Dunia Pertama. Kerana turut memberikan kesan kepada negara kita. Okey, yang mana kalau kita lihat negara kita pada ketika itu merupakan tanah jajahan British. Dan British itu ialah Britain yang kita bincangkan tadi, yang terlibat dalam perang. Maka apabila mereka terlibat dalam perang, maka dah tentulah kesan dia turut dirasai oleh penduduk di tanah Melayu ataupun raja-raja dengan undang-undang yang diperkenalkan oleh British, bagi maksudnya cover balik kerugian ataupun inilah kalau kita lihat dalam Perang Dunia yang pertama tadi, kesan dari segi ekonomi ialah Britain ini kehilangan 1/3 daripada perdagangan luar dia. 1/3. Wow. Kalau kita lihat sebelum itu, Britain merupakan sebuah kuasa ekonomi yang kuat. Okey, tapi dengan Perang Dunia yang pertama, maka Britain semakin berkurang dia punya pengaruh dari segi ekonomi dan muncul negara Amerika Syarikat. Okey. So, kita pergi, ini adalah kesan-kesan perang. Okey, jadi pada pelajar, jadi dah tadi duduk dengar je kan, duduk dengar tengah nganga mulut tu kan. Okey, kita tengok soalan seterusnya. Okey, Perang Dunia Pertama memberikan kesan yang besar terhadap negara Eropah. Okey, ingat fokus dia ialah kesan kepada negara Eropah. Okey, apa kesan tersebut? Jadi kita first kali bila soalan objektif ini, kita mesti ada maksudnya sisihkan jawapan yang tidak itu confirm salah, berkaitan. Cikgu. Ya, pengeboman bandar Nagasaki. Ya, bagus kan? Betul ke? Betul, tepat sekali. Okey. Belum belajar lagi tapi dah itu ya, tak apa sebab dia dah ambil SPM. Okey. Saya suka Perang Dunia Kedua tu, cerita dia. Ya, cerita dia betul. Lagi pun relate dengan kita kan. Kita tengok cerita Sarjan Hassan. Yes. Dan juga banyak movie-movie zaman sekarang ni. Movie tu kan banyak yang relate sebenarnya. Ya, betul. Okey, Batrisha, siapa kita nak panggil Batrisha tadi kan? Batrisha. Biar dia jawab. Jangan jawab. Hello pula. Cikgu. Okey, apa jawapan dia? Boleh tunjuk soalan? Boleh tunjuk soalan? Okey, kami akan hantar soalan ini kepada SMK Mat Kilau. Soalan dia ialah Perang Dunia Pertama. Okey, memberikan kesan yang besar terhadap negara Eropah. Apakah kesan tersebut? Adakah A, pengeboman bandar Nagasaki di Jepun, atau B, pengukuhan pemerintahan beraja, atau C, apa dia cikgu? Penubuhan bangsa-bangsa bersatu. Atau D, kemunculan negara Poland. Yang mana satu? Anda ada 10 saat dari sekarang. Saya jawab C. C, penubuhan bangsa-bangsa bersatu. Okey, jadi di sini jawapan itu, adakah jawapan itu tepat? Jawapan paling tepat ialah kesan besar terhadap, tadi kita bincang ialah dengan kemunculan negara baru. Jadi kalau kita lihat ialah kemunculan negara Poland. Okey. Kan? Jadi kalau kita dan sebenarnya soalan ni ialah soalan ada dua pilihan jawapan. Pengukuhan pemerintahan beraja itu saya tukar. Kalau kita lihat ialah keruntuhan pemerintahan beraja. Kalau itu baru betul lah. Kalau itu ada dua. Saya tukarkan. Jadi kita kena biasakanlah dengan perkataan-perkataan yang digunakan. Kemunculan negara Poland, cikgu. Negara baru kan. Disebabkan oleh kejatuhan empire tadi. Okey. So kita teruskan. Okey, jadi yang ini saya bagi. Okey, di sini saya tunjukkan contoh ya. Sebab dengan contoh ini soalan. Sebab tadi kita bincangkan adanya pakatan ketenteraan iaitu kuasa tengah dan pakatan bertiga. Okey, yang mana pakatan ketenteraan ini kalau dalam konteks pada hari ini. Soalan ini, wajarkah kita menyertai pakatan ketenteraan dengan kuasa luar? Berikan hujah anda berdasarkan pendirian tersebut.
Okey, jadi di sini sebagai panduan sahaja untuk pelajar di luar sana juga sebab kita mengulang kaji. Jadi cikgu nak terangkan bagi soalan seperti ini, okey, ada dua perkara yang perlu anda lihat, iaitu pertama ialah dari segi markah. Okey, fahami kata tugas. Wajarkah anda? Ada soalan, kena jawab. Wajar atau tidak wajar? Berikan pendirian. Okey, macam di sini. Wajar atau tidak wajar? Ayat pertama, Malaysia tidak wajar menyertai sebarang pakatan ketenteraan dengan kuasa luar. Titik. Saya tak sambung ayat dia sebab saya nak jadikan ayat penyataan atau pendirian itu sebagai satu ayat yang berdiri sendiri. Okey. Okey, kemudian barulah mula dengan hujah. Hujah pertama, okey, jadi penyertaan negara dalam pasti menimbulkan keadaan yang tegang. Jadi ini adalah fakta. Okey, maksudnya fakta mesti dah dalam bentuk ayat yang lengkap. Jawapan wajib dalam esei ayat yang lengkap. Maknanya fakta tu kalau kita belajar bahasa Melayu adanya subjek dan predikat. Okey. Kemudian barulah kita lirik dengan fakta yang sama, keadaan yang tegang. Hal ini sekaligus penanda wacana akan menyebabkan hubungan diplomatik Malaysia dengan negara lain juga akan terjejas. Sebab kita relatekan balik soalan kita, wajarkah kita? Maksudnya negara kita lah, Malaysia lah. Okay, bila kita timbul hubungan tegang, dah tentulah hubungan diplomatik Malaysia dengan negara luar juga akan terjejas. Dan ini yang saya warnakan dengan merah ini merupakan ayat penegasan ataupun kita biasa gunakan perkataan ayat inference, rumusan. Okay, bila menjawab soalan kebat, sama ada kita tak boleh kata dalam SPM, setiap soalan kalau SSM kalau kita tengok daripada form 3 pembelajar-pelajar ini telah dibiasakan dengan menjawab soalan adanya ayat inference. Inference mesti ada penegasan. Okey. Jadi ayat inference ni kalau dalam peperiksaan kita jangan fikirkan adakah dapat markah tidak. Okey, sebab yang membezakan sekiranya dalam peperiksaan itu ditanda secara rubrik, maka bila tidak ada ayat penegasan dia akan jadi markah rendah, aras yang rendah. Jadi kita sebagai calon kita kena biasakan untuk membuat ayat penegasan atau rumusan kecil bagi fakta kita. Fakta pertama. Jadi kalau awak lihat contoh di sini, pelajar-pelajar di luar sana juga, lihat contoh yang cikgu berikan, cikgu letakkan hujah pertama dan seterusnya cikgu gunakan seterusnya ataupun hujah terakhir ataupun akhirnya. Cikgu, yang first tu kan ada hujah pertama. Ya. Kalau gantikan kerana boleh ke tak boleh? Biasanya pelajar akan terus sambung kan. Tadi saya dah cakap kalau boleh kita ayat penyataan dahulu, pendirian tadi kita lengkapkan satu ayat and then kita baru mulakan dengan ayat yang baru. Okey. Sebab tadi Nur Ifah tolong tanya saya abang tolong tanyakan cikgu boleh tak kalau nak tulis sebab kerana. pelajar memang selalu buat macam tu. Tapi bahaya sebab kadang-kadang ada berlaku pengulangan jawapan. Baik. Alright. Terima kasih cikgu. Kita nak berhenti rehat dulu. Anda semua jangan ke mana-mana. Selepas ini kita akan sambung balik kita punya kelas kita. Alright. Lepas ini dalam Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Alright, masih lagi menyaksikan Road to Success SPM 2021. Baik, ini subjek yang saya nanti-nantikan iaitu Perang Dunia Kedua. Jadi cikgu, ayo kita mulakan. Jadi dengan adanya masa yang agak terhad ni, saya terus pergi pada faktor yang mencetuskan pada Perang Dunia yang Kedua. Jadi dalam Perang Dunia Kedua ini berlaku sekitar 1939 hingga 1945. Jadi kemunculan ideologi. Ideologi ini maksudnya semangatlah, fahamanlah ya. Ideologi itu dari segi fahaman yang mana nasionalisme yang kita kata agak melampau atau ekstrim ni, wujudnya fasisme dan juga nazisme. Yang ni seperti paparan, jadi pelajar-pelajar boleh tengok fasisme ini tokohnya ialah Benito Mussolini, yang mana yang ini dia berpusat ataupun berkembang di Itali, yang mana mereka fasis ni lebih mengutamakan kepada kepentingan negara berbanding kepentingan individu. Jadi dengan semangat nasionalisme mereka membentuk sebuah negara Itali itu, maksudnya keutamaan ialah pada keutamaan kepentingan negara. Dan nazisme pula ialah Adolf Hitler. Saya sebut bila Hitler je saya suka gunakan itu dia punya trademark dia, cikgu. Trademark dia ialah dia punya misai tu ya. Betul. Jadi Hitler ini dia maksudnya kalau kita tengok Hitler ni dia memang melakukan pemerintahan ketenteraan yang agak ekstrim dan kejam lah, yang kejam Tetapi dia sepertinya seolah-olahnya diterima oleh rakyat Jerman.
Jadi faktor kedua, Perang Dunia Kedua ini tercetus disebabkan oleh tidak puas hati terhadap perjanjian Versailles. Versailles. Jadi biasa saya dalam kelas kadang-kadang gunakan perkataan Versailles. Sebutan sebab kadang nak biasakan pelajar menulis. Tapi perjanjian Versailles. Yang mana dalam perjanjian ini yang tidak puas hati dah tentulah Jerman. Sebab tadi kita dah bincangkan. Yang mana Jerman ini perlu dipertanggungjawabkan. Membayar pampasan dan sebagainya. Kebetulan kalau kita lihat kesan-kesan yang berlaku ketika itu dari segi ekonomi, inflasi, kemerosotan ekonomi menyebabkan akhirnya Jerman ini yang tak puas hati ini, dan juga kalau kita lihat Itali. Tadi kita lihat Itali telah beralih arah. Itali yang mulanya masuk dalam JAI, Jerman, Austria, Hungary dan Itali. Yang mana kalau kita lihat Itali ni dia tak puas hati sebab Itali ini tidak diberikan tanah jajahan. Yang mana kalau kita lihat dan Perancis dan Poland, sebab Itali ini menyertai dalam perang tadi, dia menyertai kumpulan satu lagi, iaitu kumpulan BPR, British, Perancis, Rusia. Dan akhirnya usaha dia untuk membantu dalam gerakan atau perang tersebut tidak memberikan apa-apa pun pada Itali. Itali tidak diberikan tanah jajahan seperti Perancis dan Poland. Dan faktor seterusnya ialah kegagalan Liga Bangsa. Jadi Liga Bangsa ini ialah waktu Perang Dunia Pertama. Jadi Liga Bangsa ni bila gagal, maka kalau kita tengok di sini, Liga Bangsa ni sebenarnya telah pun sekarang Liga Bangsa tetap wujud, tetapi yang wujud ialah Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Yang mana sepatutnya Liga Bangsa ini kalau berjaya, maka tak akan tercetuslah konflik seterusnya. Tetapi disebabkan Liga Bangsa ini tidak boleh mengawal tindakan anggota negara-negara Eropah ini, dan akhirnya tercetuslah Perang Dunia yang Kedua. So inilah cabaran-cabaran yang dihadapi oleh Liga Bangsa, iaitu krisis Manchuria. Antaranya perjanjian senjata, kemudian krisis Habsyah. Jadi sekadar untuk beberapa fakta yang cikgu sebutkan di sini yang menyebabkan, yang penting kita lihat ialah kegagalan inilah yang menjadikan dunia kita ni terdedah kepada konflik Perang Dunia Pertama, kemudian berlakunya Perang Dingin dan seterusnya blok dunia ni, kapitalis dan komunis. Alright. Jadi inilah kronologi. Ada 3 tadi. Jadi ni kronologi macam mana boleh berlakunya perang. Tapi kita lihat dalam 3.3 ni kita hanya fokus kepada Eropah sahaja, yang mana dia bermula daripada serangan Jerman terhadap Poland. Poland Jerman. Jadi Britain dan Perancis isytihar perang. Ingat bila Jerman buat tindakan, dia mesti Britain yang akan serang dulu. Akan bertindak balas sebab musuh, bermusuhan. Jerman pula memulakan serangan yang mana serangan kilat, dari segi serangan kapal terbanglah. Kemudian pengeboman Britain. Jerman menyerang Britain dan ini menjejaskan ekonomi Britain. Bila sebut jejaskan ekonomi Britain, kita kena ingat dah tentulah kalau kita bincangkan kepada kesan, mestilah melibatkan juga kesan kepada negara kita di tanah Melayu. Sebab Britain ini merupakan negara kuasa imperialis yang menjajah negara kita. Dan penyertaan Itali lah dalam perang tersebut So cikgu pergi kepada seterusnya. Ini serangan. Kronologi yang seterusnya sini saya buat typing error sikit. Jadi ada 2 berlaku dalam perang ni, iaitu serangan Jerman ke atas Rusia dan serangan yang mana operasi Barbaros. Kemudian Hitler juga mengarahkan 3 juta tentera untuk menyerang Rusia. Yang ini ialah apa yang telah dilakukan oleh Hitler lah. Dan pengakhiran kepada Perang Dunia ini ialah adanya kerjasama kuasa besar yang diketuai oleh Amerika Syarikat. Amerika, Britain dan Rusia. Ataupun kalau kita lihat tadi, Britain, Rusia ini dalam pakatan berpakat bertiga tadi kan. Amerika Syarikat menyertai, yang mana tindakan Amerika Syarikat sebagai ketua dalam maksudnya yang menyelaraskan gerakan untuk menyerang negara-negara yang terlibat dalam perang ini, akhirnya mencetuskan kepada kejayaan untuk menamatkan perang tersebut di Eropah, dan tentulah melibatkan negara Jerman lah. I see. Kalau kita lihat nanti dalam 3.4 kita lebih fokus pada Asia Pasifik, yang mana kita lihat juga Jepun di situ. Maksudnya kalau Amerika Syarikat tak tolong cikgu, perang akan still go on.
Amerika Syarikat, kalau kita lihat dengan adanya sentimen yang memang tak puas hati itu, pada saya perang tetap akan berlaku lah. Cuma dengan adanya penglibatan Amerika Syarikat itu, dia akan memberikan impak yang lebih besar. Sebab Amerika Syarikat itu sebagai satu kuasa besar yang ada kemudahan dari segi persenjataan yang lebih lah. Senjatanya. Okey. Ini faktor kebesaran strategi lah. Serangan. Okey, maksudnya silap percaturan. Okey, Jerman dia mendapat maklumat bahawa tentera operasi bersekutu ini akan mendarat di kawasan tersebut. Kemudian dia mengalihkan pertahanan dan akhirnya sebenarnya pendaratan tentera bersekutu itu berlaku di Normandy, Perancis. Oh ya. Okey. Dan faktor ketiga ialah kegagalan. Ini sebut kegagalan operasi menawan Rusia ini. Sebab apa? Tempoh Jerman terlibat dalam perang Rusia ini ialah makan masa yang agak panjang. Itu 2 musim sejuk. Melibatkan 2 musim sejuk. Lama. Hingga Jerman kehabisan peluru, minyak tak ada, jadi makanan juga tak ada. Jadi dia telah melemahkan semangat tentera dan dah tentulah yang paling penting yang menyebabkan kegagalan adalah kerana tindakan oleh Jeneral Jerman itu yang bertindak untuk tidak meneruskan peperangan. Menyerah kalah. Okey, dan yang inilah faktor kat sini dia punya operasi lah operasi pendaratan tentera tadi. Okey, yang mana kita tengok secara sepintas lalu sahaja. Okey, yang ini operasi tentera yang mendarat menyerang Normandy tadi. Okey. Dan sebenarnya yang mengakhirkan pengakhiran pada Perang Dunia ni adalah apabila tokoh itu sendiri Adolf Hitler, okey, bila dia meninggal dunia pada 30 April 1945. Tak ada dinyatakan kat sini ke ada. Okey, sebab ini adalah keratan akhbar pada bulan ini. Akhbar kalau kita tengok kat situ 2 Mei 1945. Okey. 30 April. 30 April Yes. Okey, so bagaimana? Okey. Ni soalan kita nak tanya kepada murid-murid ni. Ada yang nak jawab bagaimana tentera bersekutu? Fokus ke tak fokus? Okey, macam mana bagaimana cara? Okey. Bagaimana mesti tengok cara yang dilakukan oleh tentera bersekutu. Bila sebut tentera bersekutu, ingat Amerika dan Britain. Okey, untuk menyekat kemarahan Jerman di Eropah. Ini yang barulah tadi, slide yang terbaru yang kita tunjuk tadi. Okey. Saya saja je ada lagi keluarkan itu. Jadi kalau kat sini apa jawapan yang paling tepat di sini? Siapa nak jawab boleh angkat tangan dan onkan mic anda. Okey. Siapakah? Boleh angkat tangan. Antara A, B, C dan D. Yang mana ini merupakan soalan terakhir sebelum kita orang terakhir. Kata mengucapkan selamat tinggal. Selamat tinggal. Okey, ada sesiapa nak jawab? Jangan risau kalau salah biasalah kan. Kita belajar. Nampak? Belajar dari kesalahan. Kita belajar dari kesilapan. Nampak kita psycho diorang cikgu. Siapa nak mencuba? Mungkin Soha. Soha. Okey, boleh onkan mic Soha? Nak baling buah dadu ke? Okey. Cuba cakap Soha. Dekatkan sikit mic awak. Soalan. Okey. Soalan dia bagaimana tentera bersekutu menyekat kemarahan tentera Jerman di Eropah. Okey. A, melakukan pengeboman ke atas bandar Nagasaki di Jepun, sama macam tadi. Okey. B, memulihkan pemerintahan beraja. Okey. C, memulakan kerjasama kuasa besar. D, menandatangani perjanjian damai Paris. B tu confirm salah. D? C. Okey, kalau jawab D tu confirm salah sebab kita dah bincang tadi. Betul. Kan, iaitu pada Perang Dunia yang pertama tadi kan, bersama-sama perjanjian Versailles. Okey. So kalau kita lihat di sini cikgu letaklah iktibar kejayaan perang di Eropah. Okey, jadi Amerika dapat memberikan tumpuan lah, bukan Amerika saja tetapi negara tentera-tentera bersekutu boleh memberikan fokus kepada membantu Perang Dunia yang berlaku di Asia Pasifik yang akan dibincangkan mungkin dalam topik yang seterusnya. Cikgu lagi kan nanti? Mungkin juga kepada guru lain lah kita bagi peluang pada guru lain untuk. Alright. Okey, jadi terima kasih cikgu. Thank you so much di atas perkongsian tersebut, ilmu tersebut kepada pelajar-pelajar di luar sana.
Kita juga nak ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan kita daripada SMK Mat Kilau Kuantan Pahang. Terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah bila tibanya hari SPM nanti, semuanya dapat menjawab dengan tenang dan sekaligus mendapat keputusan yang cemerlang. Amin. Amin, ya Rabbal Alright, Alamin. jadi cikgu dan juga kepada anda semua, sampai di sini sahaja bagi subjek sejarah tingkatan 4 bab 3. Kalau ada salah dan silap, kami mohon maaf. Saya Akmal Azri. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Lambai. Masuk TV. Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Darul Syam Abdul Qadar, ayah kepada Nur Ifah yang belajar di Sekolah Menengah Kemasaan Mat Kilau, Kuantan Pahang yang berada di dalam tingkatan 5 sekarang ini. So, pengharapan saya kepada anak saya sangatlah tinggi. Beliau seorang yang very aktif dalam sukan kurikulum dan pembelajaran, dan saya harapkan agar result yang akan dikeluarkan memberikan impak kepada keluarga beliau, diri beliau juga dan juga pada sekolah dan negara lah.